Assalamualaikum, welcome back to Nana Story. Nak harap korang semua dalam keadaan baik dan semoga urusan korang dipermudahkan dan Allah perluaskan lagi rezeki korang seperti air zam-zam yang mengalir. Terima kasih untuk like, subscribe dan komen. Untuk cerita seterusnya, kita akan berceritakan lagi tentang pengalaman ataupun pengalaman seseorang individu ni dia ketika bekerja sebagai pengurusan jenazah. Tapi sebelum kita nak dengar cerita dia, apa kata kita sedekahkan dulu Al-Fatihah kepada semua umat Islam yang telah meninggalkan dunia ini. Al-Fatihah. Setelah usai je solat Zuhur di masjid, aku pun pergilah kedai makan nak bungkus lauk. Yelah, mak aku sebelum aku pergi masjid ni, mak aku adalah pesan suruh bungkus lauk dekat kedai Pak Mat. Sempat jugalah aku sembang-sembang sat dengan pakcik-pakcik yang aku kenal dekat situ kan. Lepas 15 minit macam tu, makanan pun dah ready. Aku pun minta izin untuk balik. Sampai je dekat rumah, aku bagi lauk dekat mak aku. Lepas tu, aku pun masuk bilik. Tengok-tengok ada 5 miss call. 2 miss call daripada nombor yang aku tak kenal. Lagi 3 miss call daripada nombor Pak Lee sendiri. Lepas tu aku call Pak Lee balik. Tak dan aku nak explain, nak bagi tahu, terus aku kena jerkah. Kau ni memang tak reti nak angkat call ke apa? Lepas tu aku bagi tahulah dekat Pak Lee, cakap, oh, lepas solat masjid hari tadi tu, Adam terus pergi beli makanan. Mak suruh bungkus makanan. Kau ni macam-macam lah alasan. Standby lah. Tadi aku dapat call ada jenazah aku nak kena hantar jauh ni. Okey. Pak Lee beres. Lebih kurang sejam lepas tu Pak Lee call balik. Dia kata suruh siap-siap sebab waris nak van sampai sebelum pukul 4 petang. Sebabnya jenazah nak kena hantar jauh. Lebih kurang setengah jam lepas tu Pak Lee pun sampai depan rumah aku, ambil aku. Kami pun teruslah ke hospital. Setibanya kita orang dekat hospital tu, aku tengok jam waktu tu dah pukul 3.50 petang. Aku tanyalah, jenazah yang kita nak hantar ni laki ke perempuan? Lepas tu Pak Lee cakap, jenazah ni adalah jenazah perempuan. Waris ada datang bagi tahu kita orang, kita nak kena sampai sana seelok-eloknya sebelum Isyak. Lepas 10 minit pada tu, kita orang pun geraklah daripada hospital sambil di-escort oleh waris. Tempat yang kita orang tuju ni, saya minta maaf lagi sekali tak dapat kita orang nak bagi tahu. Tapi kawasan yang kami nak pergi ni lebih kurang 5 hingga 6 jam dari sini. Aku semak elok dengan Pak Lee ni. Aku rasa cakap dengan dia, rasa syok lah pula kan kena escort dengan kereta mewah macam ni. Semoga Allah pemudahkanlah segala urusan kita pergi dan balik. Masuk je highway, van jenazah kami di nombor 2 dekat depan. Yang ikut dekat belakang ada 7 biji kereta lagi. Laju jugalah diorang bawa sampai nak kena ikut kereta yang kita orang escort kat depan tu. Tapi apa dah hal, van ni 2.7cc kot. Boleh je nak ikut belakang kereta yang ada dekat depan tu. Tapi tak apalah. Lebih kurang 40 minit lepas tu, aku ada suruh Pak Lee berhenti solat dekat R&R yang terdekat sebab dah nak masuk waktu asar. Pak Lee bagi high beam dengan signal kiri untuk bagi isyarat dekat kereta depan supaya berhenti di R&R yang terdekat. Sampai je dekat R&R, aku disuruh mana-mana waris yang tak ke mana-mana tengok-tengokkan van sebab kita orang nak solat maghrib sat. Lepas je solat maghrib, Pak Lee pun jumpa waris lagi sekali bagi tahu maghrib nanti kita stop dekat R&R mana-mana sebab kita nak solat. Waris pun okey, kami pun lagilah okey. Lepas 10 minit macam tu, kita orang pun teruskanlah perjalanan kami. Bila duduk dalam van yang aircon sejuk ni kan, ya Allah, nyamannya rasa. Pak Lee bagi tahu, kau nak tidur, kau tidur. Sagi balik nanti kau pula bawa van ni, aku pula nak rehat. Dengar je Pak Lee cakap macam tu, aku pun layan mata. Lebih kurang 30 minit macam tu, aku pun terlelap dengan sendirinya. Nak dekat waktu maghrib macam tu, Pak Lee pun kejutlah aku. Bangun. Nak masuk waktu maghrib dah ni. Tak elok lah tidur macam ni. Tampar tangan tau. Cara Pak Lee kejutkan aku bangun tidur, macam dia jerka anak-anak buah dia dulu. Maklumlah pencen polis katakan, bekas OCS balai, garang dia tu memang tak hilang. Lepas daripada solat, waris pun datang bagi tahu kita orang, kita tak jauh dah ni pakcik. Tak sampai sejam je lagi nak sampai. Pak Lee cakap, baguslah kita jalan terus. Lagi cepat sampai, lagi bagus. Alhamdulillah, lebih kurang sejam lepas tu kita orang sampai. Waktu tu ngam-ngam ada isyak.
parking van, terus angkat jenazah masuk dalam masjid. Selesai je solat isyak, diteruskan dengan solat jenazah. Semuanya selesai dan kami pun minta diri dekat waris untuk pulang ke rumah. Naik je van, Pak Lee dia tanya, kita nak makan kat mana ni? Berhenti je lah kat LR tadi, lagi senang. Lagi terus balik je. Pak Lee on je. Waktu tu aku tengok jam dah pukul 10.30 malam. Dan kita orang pun tiba di RNR kawasan arah balik yang kami berhenti untuk solat tadi tu. Aku dengan Pak Lee pun teruslah turun van pergi cari kedai makan sebab lapar sangat lah kan. Lepas je order, kita orang pun carilah meja bersih dan kosong. Tapi kebanyakan meja yang kita orang nampak masih belum kemas. Kali korang tahulah perangai Pak Lee ni macam mana. Dia jerekanya bayar tu, dia kata, Dek bayar, mai cuci meja ni, aku nak makan. Semua orang dekat situ memang tengok kita orang. Aku pun dah jadi segan dah. Aku cakap kat Pak Lee, nak pergi tandas sekejap. Tak payah tunggu saya lah kalau nak makan. Pak Lee makan dulu. Aku pun ke tandas. Sebab aku tiba-tiba rasa sakit perut gila. Masa aku nak masuk tandas tu, aku ada terlanggar tanpa sengaja pakcik tua cleaner. Pakcik, minta maaf terlanggar. Terus aku masuk tandas, melepaskan apa yang patut. Selesai je urusan aku kat tandas, aku pun pergilah dekat Pali untuk pergi isikan perut. Aku duduk je meja makan. Aku tengoklah budak kecil. Dia dalam lingkungan 2 tahun lah kat meja sebelah aku tu. Aku tengok je dia, tiba-tiba dia menangis. Aku pun jadi bersalah lah. Aku pun senyum dekat mak budak tu sebab macam tanda minta maaf lah. Lepas tu tak selang berapa minit lepas tu pula, aku tengok lagi seorang budak perempuan yang lintas depan meja kita orang. Aku tengok dia pun menangis juga. Aku pun senyum balik dekat ayah budak tu, tanda minta maaf lagi. Lepas tu Pak Lee tanyalah, kau ni kacau budak-budak tu ke? Taklah, mana ada. Adam tengah makan. Budak tu yang riau tengok Adam. Manalah Adam tahu kenapa diorang tengah nangis. Dah lah. Cepat-cepat makan. Jauh lagi perjalanan kita ni. Selesai je makan, kami pun teruskanlah perjalanan kami untuk pulang ke rumah. Tapi kali ni, Pak Lee suruh aku yang bawa. Laju tak laju, aku bawa 130 ke 140 km per jam jugalah. Pak Lee yang duduk sebelah, dia tengah rehat lah, main handset. Naik van ni memang kerap lah sangat dekat kering. Biasalah aircon kan. Sat-sat minum air. Tapi aku duduk perhati tau Pak Lee ni, sat-sat terlepas handset kat tangan. Aku cakap lah, Pak Lee kalau mengantuk rehat je, tak apa, saya bawa van ni sampai ke rumah. Lebih kurang 2 jam lepas tu, Pak Lee ada suruh aku untuk berhenti R&R lagi satu sebab dah tak tahan lah nak terkucil. Alang-alang dah berhenti, aku pun isilah minyak terus. Dan aku pun pergi tandas juga. Tapi kali ni, giliran aku pula dilanggar oleh cleaner masa masuk tandas. Saya minta maaf ya pakcik. Keluar je tandas, tiba-tiba aku teringat. Pakcik tu macam pakcik yang aku langgar tadi dekat sana. Lepas tu aku pergi ke van, tiba-tiba bahu aku sebelah kanan ni sakit. Apa yang aku boleh buat? Aku pun tahan sakit je lah sebab aku fikir tak ada apa-apa. Aku start je enjin van. Aku sajalah buka lampu nak tengok ruangan belakang. Aku terkejut. Tengok penutup pengusung dah sengit, nak terjatuh. Aku turun dari depan, buka pintu belakang. Tiba-tiba bahu kanan aku jadi sakit, berdenyut. Nak angkat penutup pengusung pun aku jadi tak larat dah. Aku pun betul balik macam biasalah. Lepas pada tu, kita orang pun teruskan lagi perjalanan untuk ke rumah. Kali ni aku bawa 100 km per jam je sebab bahu kanan aku sakit sangat. Aku tak adalah bagi tahu Pak Lee yang bahu kanan aku ni sakit sebab aku masih boleh tahan lagi lah. Tapi aku diam je. Pak Lee yang dekat sebelah dah lena diulit mimpi dah masa tu. Aku pun layan je lah bawa van sambil radio Suria Cinta.
Selang berapa minit, aku perasan lampu ruangan belakang berkelip-kelip macam ada orang main Swiss. Padahal Swiss lampu ada dekat tepi steering. Nak kata Pak Lee main lampu, mustahil lah. Sebab Pak Lee tengah lena kot. Aku duk rasa benda ni ikut ni. Aku buat tak tahu je sampai dia penat main Swiss lampu tu. Tiba-tiba korang bahu aku jadi sakit balik tau. Aku tahan sakit tu. Aku genggam tangan kiri aku dekat bahu kanan. Dalam untuk tahan sakit tu, tiba-tiba dia main radio pula yang aku dengar tadi. Jadi tukar kepada siaran lagu Cina dengan lagu Tamil. Lepas tu radio mati sendiri. Berapa minit lepas tu, penutup pengusung jatuh dekat lantai, dekat ruangan belakang. Pak Lee yang tengah tidur terus terkejut, terjaga. Terus Pak Lee tanya, "Kau langgar apa tadi?" Aku bagi tahu penutup pengusung jatuh. Pak Lee suruh aku berhenti dekat mana hentian. Suruh angkat balik pengusung tu. Lepas 15 minit macam tu, kita orang pun berhenti berehat dekat satu perhentian ni. Lebih kurang sejam lebih lagi nak sampai rumah. Aku turun van. Aku pergi dekat ruangan belakang nak angkat penutup pengusung tu. Elok je aku nak angkat, aku terasa macam ada orang tepuk bahu kanan aku lagi. Lepas je pada tu, bahu aku yang aku rasa sakit sebelum ni jadi lebih sakit. Aku rasa macam aku nak nangis je waktu tu. Pak Lee dah marah aku dah. Tanya, "Kau ni dah kenapa? Malas nak bawa van bagi tahu, tak payah nak hampas." Adam tak sengaja terlepas pegang tadi. "Pak Lee tolong angkat jap boleh tak?" Adam nak pergi tandas. Tak tahan dah. Aku terus lari ke tandas. Aku berdiri dekat depan cermin. Aku basuh tangan. Aku basuh muka. Aku rasa bahu yang aku rasa sakit makin lama makin sakit. Aku tergerak hati tau nak buka baju aku sebab aku nak tengok bahu aku ni dah kenapa. Terkejutnya aku tengok bahu kanan aku jadi lebam biru. Elok je aku pakai baju balik. Aku perasan pakcik tua cleaner yang aku jumpa dekat R&R sebelum ni lintas dekat belakang aku sambil cakap, "Lain kali kalau jalan tu jangan sampai langgar orang." Terus pakcik tu hilang. Aku sampai je kat van. Aku minta izin kat Pak Lee lah. "Pak Lee, boleh tak tolong bawa van?" Pak Lee tanya, "Kau ni dah kenapa?" Bahu Adam ni sakit sangat." Aku buka baju. Aku tunjuk kat dia. Pak Lee masa tu dia terkejut, dia tergamam. "Bahu kau ni dah kenapa?" Adam pun tak tahu. Sakit sangat ni Pak Lee. Adam memang tak boleh nak bawa van dah. Pak Lee pun bawa van dan teruskan perjalanan. Lepas aku makan je panadol yang Pak Lee belikan untuk aku tu, aku terus terlelap. Sampai-sampai aku dah ada dekat depan rumah. Pak Lee pun kejutkan akulah. Aku turun van. Aku terus pergi kat depan pintu. Aku bagi salam. Adik aku buka pintu. Terus aku masuk. Sampai aku lupa nak basuh kaki dekat luar rumah. Aku waktu ni memang dah tak ingat apa dah lah. Tengah baring waktu tu tak sampai 10 minit, aku terus terlelap. Tahu-tahu aku dengar azan subuh dah. Bangun je subuh, aku masih rasa lagi bahu aku ni sakit. Dalam masa yang sama, aku macam nak demam. Tapi aku gagahkan dirilah untuk solat subuh. Lepas solat, aku sambung tidur balik sebab aku dah tak sedap badan dah. Makin lama badan aku makin panas. Aku bangun sebelum tengah hari. Aku rasa memang betul-betul dah demam waktu ni. Badan aku panas, bahu aku sakit. Sampaikan adik aku bagi tahu masa aku tidur tadi memang aku meracau-racau. Tapi memang aku tak ingat apa-apa dah lah. Tapi Alhamdulillah, lepas 4 hari je aku demam panas,
demam aku dah semakin reda. 4 hari aku demam tu, adik aku bagi tahu setiap malam aku meracau. Tapi aku tak ingat apa yang aku mimpi. Lepas demam 4 hari tu, aku pergi Darul Syifa minta air penawar. Alhamdulillah, diri aku dah pulih sedia kala. Alhamdulillah, berakhir sudah kita punya siri kedua untuk cerita pengurusan jenazah. So kalau korang nak share cerita korang dekat Nat punya YouTube, korang boleh je share korang punya story dekat Nat punya IG ataupun Nat punya email. So korang terima kasih untuk watch this video sampai habis. Kita akan jumpa lagi for the next story with Nana Story. Assalamualaikum.